Okey, hai, Assalamualaikum. Semua pelajar Tiga Permata sihat ke? Waalaikumsalam cikgu, sihat. Alhamdulillah. Okey, cikgu harap semua pelajar sihat. Memandangkan sekarang adalah dalam situasi COVID-19, semua dapat menjaga diri, kesihatan dan tidak keluar rumah apabila tidak perlulah. Okey, cikgu akan memulakan kelas pada hari ini dengan menunjukkan satu gambar. Okey, seterusnya. Okey, kamu dapat tengok tak gambar dekat skrin cikgu ni? Nampak cikgu? Okey. Okey, boleh tak kamu berikan sedikit idea pendapat kamu tentang gambar yang kamu lihat ini? Hari jadi. Gambar lilin hari jadi. Oh, lilin hari jadi lagi? Ada macam-macam warna. Menarik Cikgu lilin-lilin ni. Saya nampak macam-macam bentuk lah cikgu. Mungkin cikgu. perkahwinan, ulang tahun perkahwinan ke cikgu? Oh, okey. Okey, daripada yang gambar ni bukan hanya lilin tapi kamu boleh juga memberikan idea tentang lilin yang memberi bau, memberi tentang keceriaan, memberi kecerahan. Lilin ni bukan sekadar digunakan pada hari jadi tetapi pada zaman dahulu lilin digunakan sebagai alat alat iaitu macam lampu pada waktu malam oleh masyarakat dahululah. Dahulu tidak ada elektrik seperti sekarang. Okey, sekarang ni dunia kita telah maju, lilin telah melalui pelbagai transformasi. Okey, kita boleh tengok pada slide yang seterusnya, skrin cikgu yang seterusnya iaitu gambar video lilin. Okey, kamu boleh tengok video ni cikgu bagi kamu tengok. Okey, cantik lilin ni kan? Lilin ni juga sama seperti lilin yang sebelum-sebelum ni lah, tetapi lilin ni mengalami transformasi iaitu dibuat seperti diteknologikan menjadi seperti kelopak bunga yang terbuka apabila api menyala. Okey, seterusnya cikgu akan menunjukkan bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan lilin. Yang pertama tu boleh tak kamu baca kat cikgu apa yang ada dalam tu? Minyak cikgu. Okey, lagi? Pewarna. Okey. Pewangi. Okey, lagi? Benang sumbu. Benang sumbu. Okey, pandai. Okey. Semua bahan-bahan ni digunakan cikgu. untuk Saya nak tanya, minyak tu minyak masak ke cikgu? Minyak tu cikgu tunjukkan gambar minyak masak lah, tapi kamu boleh menggunakan minyak yang terpakai. Nanti kalau cikgu guna minyak yang terpakai, keluar pula guna minyak kereta, minyak yang telah tercemar. So jadinya cikgu tunjukkan gambar minyak. Okey, bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan lilin ni mudah atau susah untuk didapati? Mudah cikgu. Okey, mudah je kan. Kamu boleh membeli di kedai-kedai yang berada di kawasan rumah kamu. Tidak memerlukan lebih tenaga untuk membeli di kedai yang jauh-jauh. Okey. Seterusnya, cikgu akan kongsikan kepada kamu satu fail PDF tentang cara penyediaan roti telur. Okey, kamu boleh buka kat dalam kumpulan WhatsApp. Kamu boleh baca dengan sendiri dan cikgu akan minta daripada kamu setiap orang satu cara penyediaan roti telur. Boleh? Kamu keluarkan cara penyediaan roti telur. Cikgu bagi kat kamu, cikgu beri masa selama 2 minit untuk kamu baca. Boleh? Okey cikgu, boleh. Dalam WhatsApp ni ya cikgu? Boleh cikgu. Ya, dalam WhatsApp, dalam kumpulan WhatsApp.
Kalau kamu dah habis mengeluarkan cara-cara penyediaan roti telur, boleh panggil cikgu ya. Baik, cikgu. Okey, semua dah siap ke? Dah siap cikgu. Cikgu. Dah siap cikgu. Okey. Okey, boleh. Sekarang apabila kamu dah siap mencari langkah-langkah penyediaan roti, cikgu akan teruskan apakah langkah yang digunakan untuk menyediakan roti. Okey, yang pertama siapa nak cuba? Boleh? Langkah yang Saya. pertama. Okey, Asfa, boleh? Yang pertama langkah-langkahnya ialah campurkan telur, susu pekat dan garam. Kacau sehingga sebati. Okey, betul. Okey, yang kedua siapa nak cuba? Nak cuba boleh tak cikgu? Okey, silakan Hidayah. Okey, seterusnya celupkan roti dalam bancuhan telur tadi. Betul kan? Okey, betul. Pandai ya kamu cari. Okey, yang ketiga siapa nak cuba? Boleh tak? Cikgu, Alia. Okey, Alia. Langkah ketiga, lapik kerajang aluminium dalam penggoreng udara. Oh, okey. Kerajaan aluminium tu apa ya kalau kita sebut dalam bahasa biasa? Apa cikgu? Saya. Aluminium Plastik foil. Oh, aluminium foil. Penggoreng udara tu air fryer tu cikgu. Ya, penggoreng udara tu adalah air fryer. Sekarang ni banyak menggunakan air fryer. Okey, yang seterusnya siapa nak cuba langkah yang Saya seterusnya? cikgu, saya. Okey, Adila silakan bersemangat ya. Langkah seterusnya ialah goreng selama 10 minit menggunakan suhu darjah 180. Okey, pandai. Betul. Okey, yang terakhir sekali. Apa langkah yang terakhir sekali? Saya. Okey, teruskan. Akhirnya siap dihidang, boleh makan. Okey, betul, boleh makan. Senang kan buat roti ni? Okey, seterusnya apabila kita mencari langkah-langkah yang digunakan dalam penyediaan roti ni, kita perlulah adanya penanda wacana. Okey, cikgu akan kongsikan slide daripada PowerPoint. Okey, cikgu kongsikan kepada kamu penanda wacana. Okey, dalam menghasilkan karangan, ayat dalam bentuk perenggan, kamu perlu memasukkan penanda wacana. Hal ini kerana ia untuk menunjukkan pertautan, kesepaduan untuk dalam membentuk dan memberi makna dalam sesebuah karangan. Penanda wacana ini juga digunakan untuk menunjukkan hubungan fakta dan idea, menunjukkan hubungan antara dua ayat, perkaitan di antara ayat. Apabila adanya penanda wacana ini, idea yang disampaikan lebih menarik. Contohnya, apabila kita memasukkan penanda wacana, pertama, campurkan susu pekat, telur, garam dan kacang sebati. Seterusnya, penanda wacana seterusnya, celupkan roti dalam bancuhan telur tadi. Kemudian lapik kerajang aluminium dalam penggoreng udara. Kemudian goreng selama 10 minit dalam suhu 180 darjah menggunakan penggoreng udara. Kemudian akhir sekali roti telur siap dihidang. Kamu boleh nampak kan apabila kita memasukkan penanda wacana, kita akan lebih faham, kita akan lebih mempunyai turutan idea yang disampaikan. Betul tak? Betul. Kiranya cikgu kiranya dia akan ada kesinambungan lah dari satu ayat ke satu ayat kan? Ya, betul. Dia ada kesinambungan. Dia ada Cikgu. menghubungkan di antara ayat dengan ayat. Okey. Cikgu harap kamu dapat faham tentang serba sedikit tentang penanda wacana. Okey. Terima kasih. Cikgu. Ya? Adila panggil cikgu tadi. Okey, tadi. Adila. Ya cikgu. Saya nak tanya, setiap ayat ni kena letak penanda wacana ke? Taklah, tak semestinya dia layak. Apabila kita menulis sebuah karangan, setiap perenggan apabila kita memasukkan penanda wacana, ianya menjadi lebih kohesi dan koheren, lebih teratur, lebih sedap. Macam Maknanya Ya. cikgu,
lebih gramatis lah ayat tu. Ya, lebih gramatis, betul. Okey. Faham cikgu. Okay, faham Faham, cikgu harap cikgu. kamu faham. Okay. Okey, sekarang cikgu nak kamu keluarkan buku teks masing-masing. Semua ada buku teks kan? Ada cikgu. Ada ke tak? Buka buku teks, tengok dekat isi kandungan tu tema 10 sains dan teknologi pemaju kemodenan. Cikgu nak kamu buka surat 126 dan 127. Buka sekarang. Start cikgu. Dah cikgu. Tentang apa buku teks tu? Lilin. Jom hadirkan Dah, lilin. cikgu. Jom hasilkan lilin. Hadirkan lilin. Okey. Berdasarkan petikan ni, dalam petikan ni ada langkah-langkah untuk menghasilkan lilin. Okey. Sebelum tu, cikgu nak kamu baca dulu petikan ni. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Okey. Cikgu baca yang ayat pertama dulu . Anda biasa menggunakan lilin, tetapi pernahkah anda terfikir untuk menghasilkan lilin sendiri? Cara untuk menghasilkan lilin amat mudah. Okey, seterusnya cikgu nak Aswa, boleh kamu sambung perenggan kedua tu? Boleh cikgu? Boleh? Mula-mula anda perlu menyediakan bahan-bahan. Kemudian anda nyalakan api dapur dan letakkan periuk yang mengandungi air. Sebelum itu, anda perlulah menuang minyak masak terpakai sebanyak 100 ml ke dalam tin susu. Pada masa yang sama, anda perlu pastikan air yang dimasak dalam periuk sudah mendidih. Okey, perenggan seterusnya, Hidayah. Okey, saya baca ya cikgu. Ya. Kemudian campurkan pembeku minyak sebanyak 10 gram sahaja ke dalam minyak masak terpakai yang dituang ke dalam tin susu. Selepas itu, anda perlu meletakkan tin susu yang berisi minyak masak terpakai dan pembeku minyak ke dalam periuk. Seterusnya, Adila pula. Boleh bacakan? Anda perlu mengacau minyak masak yang bercampur pembeku minyak menggunakan lidi. Jangan lupakan minyak aroma untuk mewangikan lilin anda. Semasa mengacau adunan di dalam tin susu, titikkan beberapa titik minyak aroma ke dalam adunan tersebut. Apabila adunan sebati, matikan api dapur dan gunting tali untuk dibuat sumbu lilin. Okey, seterusnya Hanim. Cikgu saya nak baca. Okey, Ha, seterusnya baca. anda perlu mengikat 2 batang lidi dengan menggunakan getah yang akan digunakan untuk menyepit sumbu lilin. Tuangkan adunan minyak masak ke dalam bekas kaca yang anda pilih. Sebelum itu, pastikan anda meletakkan lidi yang menyepit sumbu lilin terlebih dahulu. Biarkan sumbu lilin tergantung di dalam bekas kaca. Adunan minyak masak yang siap dituang ke dalam bekas kaca patut dibiarkan mengeras sekitar 1 jam. Kemudian buka penyepit sumbu lilin dan lilin minyak masak terpakai anda sudah siap sepenuhnya. Okey, Dah. bagus. Okey, daripada perenggan ni, dia menceritakan tentang langkah-langkah untuk menghasilkan lilin. Ni, kamu semua dah faham ke tak langkah-langkah yang Faham? Faham, tadi cikgu. tu? Faham, okey. Kalau dah faham, cikgu nak kamu keluarkan langkah-langkah tersebut, langkah-langkah penghasilan tu, semua ada 13 langkah. Cikgu nak kamu susun setiap langkah tu dalam bentuk terulang, dalam bentuk poin ke, nombor ke, apa ke. Langkah tu dalam kumpulan WhatsApp kita boleh? Boleh cikgu. Boleh, okey. Cikgu bagi kamu masa 5 minit untuk kamu keluarkan dan susun langkah-langkah tu. Okey. Cikgu nak tengok betul ke tak? Ada yang menaik ni.
4 minit lagi. Empat minit. Wah, Farhanim cepat ya kamu. Bagus, Adila bagus. Farhanim, kamu orang pertama. Patutlah cepat. Tak cukup ni Farhanim. Tak apa, nanti kita bincang ya. Tak cukup. Dua minit lagi. Okey. Dah. Semua dah selesai? Dah cikgu. Dah. Dah Dah, Okey. cikgu. Jom kita tengok jawapan masing-masing. Farhanim, Adila, lagi. Bagus Adila, 13 cukup. Asfa, 11. Hidayah. Okey, Hidayah pun cukup. 13. Okey. Okey, sekejap. Asfa, 11 langkah saja. Macam kurang je, cikgu cakap 13 kan? Okey, Cikgu. Hidayah. Ah, Ya? Cikgu, saya rasakan Asfa Ya. ni dia silap dekat nombor 2 tu sebab dia gabungkan ayat yang sepatutnya nombor 2 dengan nombor 3 tapi dia satukan dalam satu ayat. Saya rasa macam tu lah. Ya, cikgu. Betul, betul. Cikgu, Aku saya rasa macam tu. tersilap. Dia Saya gabungkan ingat satu. ayat kedua tu boleh digabungkan bersama dengan ayat yang seterusnya. Tetapi rupanya ayat dalam satu ayat tu perlu satu-satu. Kan cikgu? Ya. Sama saya cikgu. Ya betul. Sebab dia ada kata huruf dan tu. Boleh asingkan dia. Okey. Farhanim. Ya Mana cikgu. Farhanim? Kenapa ada 6 langkah je ni? Lagi 7 langkah mana? Saya fikir cikgu suruh saya buat pendek-pendek je. Saya pun buat pendek-pendek lah. Saya gabung-gabungkan. Salah cikgu. Okey. Tak apa. Jom kita tengok jawapan bincang Kita tengok jawapan masing-masing. Jawapan yang sebetulnya. Okey, baiklah. Mari kita lihat sama-sama 13 langkah penghasilan lilin. Okey, yang pertama, sediakan bahan-bahan. Kedua, nyalakan api dapur dan letakkan periuk yang mengandungi air.
Ketiga, tuang minyak masak yang terpakai ke dalam tin susu dan pastikan air yang dimasak dalam periuk sudah mendidih. Keempat, campurkan pembeku minyak masak sebanyak 100 gram sahaja ke dalam minyak masak terpakai yang dituang ke dalam tin susu. Kamu dengar tak tu? Dengar cikgu. Dengar. Tak ada respon pun. Dengar cikgu. Okey, kita teruskan. Kelima, letakkan tin susu yang berisi minyak masak terpakai dan pembeku minyak masak ke dalam periuk. Langkah keenam. Okey, langkah keenam, kacau minyak masak yang bercampur pembeku minyak dengan menggunakan lidi. Langkah ketujuh, semasa mengacau adunan di dalam tin susu, titikkan beberapa minyak aroma ke dalam adunan tersebut. Langkah ke-8, apabila adunan itu sebati, matikan api dapur dan gunting tali untuk dibuat sumbu lilin. Okey. Langkah ke-9, anda perlu mengikat 2 batang lilin dengan menggunakan getah yang digunakan untuk menyepit sumbu lilin. Okey, langkah ke-10, letakkan lidi yang menyepit sumbu lilin terlebih dahulu. Faham tak? Cikgu. Dan biarkan sumbu lilin tergantung di dalam bekas kacau. Okey. Langkah ke-11, tuangkan adunan minyak masak ke dalam bekas kaca yang anda pilih. Kemudian adunan minyak masak yang siap tuang ke dalam bekas kaca Patut dan dibiarkan. dibiarkan meras sehingga 1 jam. Okey. Yang terakhir, buka penyepit sumbu lilin dan lilin minyak masak terpakai anda pun sudah siap sepenuhnya. Ya. Cikgu, cikgu. Faham cikgu, faham. Faham. Jadi Enam cikgu, langkah je. yang Cikgu, saya Hidayah nak buat tadi tu silap ke cikgu? Ya, kenapa Hidayah? Kiranya apa yang saya kongsikan tu betul lah kan? Tak macam Asfar salah. Ya, saya betul cikgu. Yang Adila Cikgu. dengan Cikgu nak tanya, untuk mengeras tu memang perlukan 1 jam saja ke? Selepas 1 jam dah boleh guna? Ya, selepas 1 jam tu dah boleh guna dah. Waktu 1 jam tu kiranya macam maksimum lah, minimum. Kalau nak buat 2 jam pun okey je. Okey. Kalau macam saya Baiklah cikgu, nanti saya cuba buat. Saya cuba buat gunakan langkah-langkah cikgu bagi ni. Ya betul, boleh gunakan bahan-bahan terpakai je. Okey. Cikgu pernah buat ni? Cikgu tak pernah cuba lagi lah, tapi boleh lah nanti kita cuba sama-sama nak? Okey, Okey, cikgu. baik. Kalau Okey. seterusnya cikgu. Okey, jom kita pergi ke aktiviti seterusnya. Jadi, kamu semua dah faham. Cikgu nak kamu buat satu aktiviti. Okey, aktiviti ni kita menggunakan Padlet. Jadi cikgu akan bahagikan kamu kepada 2 kumpulan. Di mana kumpulan 1, Hanin dengan Hidayah. Manakala kumpulan 2, Asfar dengan Alia. Boleh? Ya cikgu. Boleh. Hidayah. Jadi, Hidayah. jadi Ya. okey. Okey semua. Okey. Jadi berdasarkan langkah yang kamu jumpa tadi 13, ada 13 langkah kan? Ya. Ya Cikgu nak cikgu. kamu buat jadikan satu ringkasan bermakna kamu kena meringkas dan memasukkan penanda wancana yang cikgu terangkan tadi. Okey? Boleh? Okey cikgu. Jelas tak arahan cikgu? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Cikgu Jadi- nak tanya, penanda wacana tu ikut kreativiti kami ke? Ikut kreativiti kamu, asal ada kesinambungan. Baik cikgu. Faham? Berbincang dalam kumpulan ke cikgu? Berbincang dalam kumpulan, kamu berbincang dengan ahli kumpulan kamu.
Okey, Hidayah jom. Sampai mana cikgu? Okey, jom. Dan cikgu akan bagi masa kamu 5 minit sahaja untuk kamu berbincang cikgu. dan muat naik dalam Cikgu sekali Padlet. hantar ke mana? Hantar dalam Padlet. Wakil setiap kumpulan. Oh, Okey, seorang jelas je lah cikgu. cikgu. Seorang je. Okey. Okay. Cikgu Terima nanti kasih, cikgu cikgu. bagi pautan Padlet cikgu. Okey. Jadi cikgu akan bagikan kamu pautan Padlet. Okey cikgu. Baik cikgu. Dah boleh mula bincang ke cikgu? Dah boleh mula. Jadi kamu boleh mula bincang sekarang. Kalau dah siap bagi tahu cikgu Okey cikgu. Susah betul ni. Cikgu, kumpulan saya dan Alia dah siap. Wah, cepatnya kamu. Tahniah, cikgu. Tahniah. Saya dengan Hani masih tengah berbincang. Okey, tak apa. Kita tunggu kumpulan 2, kumpulan Hidayah. Kesian like ejaan lah asfal kita. Kejap kita edit dulu. Cepatlah Cikgu. Hidayah. Okey, Ya, okey, okey. Sepatutnya kami terus upload ke, kami terus muat naik ke Padlet ke cikgu? Ya, muat naik terus kepada Padlet. Okey, kita tunggu. Ya cikgu kami dah siap. Kita tunggu satu lagi kumpulan. Kumpulan mana yang tak siap lagi? Kumpulan Alia dan Asfar. Kejap ya cikgu. Oh, link Padlet. Wow. Hebatnya Hanim dan Hidayah. Hebat. Tadi Ada 13 Asfar dengan langkah. Alia siap dulu. Lain saya ada Dia gangguan orang dah sikit siap dah. cikgu. Maaf. Tapi tak muat naik lagi je. Kan? Tu, jadi Okey. kumpulan 2 tak muat naik lagi sebab okey dah ada. Betul adalah cikgu. Bagus. Nampaknya kedua-dua kumpulan dah siap. Jadi kita nak tengok jawapan kumpulan 1 ke nak tengok jawapan kumpulan Kelas 2 1 cikgu. Kelas saya hantar dulu. Okey, Hani bersemangat ya. Hani Ya, nak baca ke saya Hani? Saya nak baca cikgu. Okey, jadi Hani akan bacakan jawapan kumpulan 1. Okey, saya mulai ya. Antara langkah penghasilan lilin ialah sediakan bahan-bahan. Betul tak cikgu? Okey, betul tetapi Arfa, Alia, Hidayah tengok ada tak kesalahan yang Hani buat? Kumpulan Hani buat. Tak ada kesalahan cikgu. Macam Ya ke tak betul ada? dah cik. Antara langkah penghasilan Penggunaan lilin kata ialah pemberi dia betul tak? bahan-bahan. Penggunaan kata pemberi dia betul tak? Ialah sediakan. Ialah adalah. Adalah Dia sedih. tak boleh cikgu. ialah dan adalah. Dia tak boleh ialah dan adalah. Kalau kata pemberi dia tak boleh disertakan dengan kata kerja. Jadi kalau kamu nak selamat, kamu tulis termasuklah. Antara langkah penghasilan lilin termasuklah sediakan bahan-bahan. Okey, Hani hamba baca. Okey, selepas itu nyalakan api dapur dan letakkan periuk yang mengandungi air. Okey. Ada kesalahan? Tak ada. Tak ada cikgu. Okey, bagus. Okey, kemudian menuangkan minyak masak terpakai ke dalam tin susu dan pastikan air dalam periuk sudah mendidih. Betul tak cikgu? Okey. Betul. Betul kan? Okey, campurkan pembeku minyak yang terpakai ke dalam minyak masak terpakai yang dituang ke dalam tin susu dan letakkan tin susu yang berisi minyak masak terpakai dan pembeku minyak ke dalam periuk. Panjang lah cikgu.
Okey. Betul ayat tu cikgu? Tak ada pendalilan Okey, di sini wacana. kumpulan Hani telah mencatatkan 2 ayat. Sebab tu lah kamu nampak panjang-panjang tu sampai lelah cikgu nampak Hani kan. Oh, relax. Okey. Okey. Dia telah memasukkan kata hubung dan. Jadi dia telah meringkaskan menjadi satu ayat untuk menjimatkan perkataan. Bagus. Okey, terusnya Hani. Okey, seterusnya yang tu yang cikgu kan. Kacau minyak masak yang bercampur pembengkuk minyak dan titikkan beberapa titik minyak aroma ke dalam adunan tersebut sehingga sebati. Okey. Nampaknya tiada Betul lah cikgu? Okey. Okey. Seterusnya, matikan api dapur dan gunting tali untuk dibuat sumbu lilin dan mengikat 2 batang lidi dengan menggunakan getah. Okey. Ada kesalahan ke? Tak ada. Saya rasa Tak ada betul dah kesalahan cikgu. cikgu. Tiada kesalahan. Okey, bagus pula Hani. Okey. Tambahan pula, letakkan lidi yang menyepit sumbu lilin dan biarkan sumbu lilin tergantung di dalam bekas kaca. Okey, cikgu nak tanya kamu. Nak tengok kamu faham tak? Tambahan pula ni apa? Tambahan Tambahan pula pula yang Macam saya tak sesuai faham lah. maklumat tambahan. Dia adalah maklumat tambahan. Dia adalah penanda. Wacana. Penanda wacana. Yang ni lah. Jadi kumpulan Hani telah memasukkan penanda wacana dan tambahan pula untuk meringkaskan ayat menjadi lebih gramatis. Okey, Oh, bagus cikgu. pula Hani. Cikgu kiranya betul lah ayat ni. Saya ingatkan salah. Betul. Pandai pula kamu. Okey, saya teruskan. Tuangkan adunan minyak masak ke dalam bekas kaca dan biarkan mengeras sekitar 1 jam. Okey, pandai Betul. Okey. Akhir sekali, buka penyepit sumbu lilin dan lilin minyak masak terpakai anda sudah siap sepenuhnya. Okey, nampaknya kumpulan Hani Dayah nampaknya hampir betul. Sedikit saja kesalahan tapi tak apa, kita dah tahu apa itu kesalahan dan lepas ini kita tidak akan Mengulanginya Boleh? lagi. Faham, Boleh Hani? cikgu? Faham? Boleh. Hidayah faham? Faham cikgu? Okey, baiklah. Semua murid-murid dah bersedia ke untuk sesi yang seterusnya? Dah, Dah, cikgu. cikgu. Okey, kalau dah bersedia semua tepuk tangan 2 kali. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan sesi yang seterusnya. Untuk membuat ringkasan lah. Okey, di sini kamu lihat aplikasi yang cikgu tunjukkan ialah aplikasi Quick. Dekat sini siapa yang boleh agak aplikasi Quick ni benda apa? Aplikasi Gantang video gambar ke cikgu. cikgu? Edit video. Edit Betul Alfa. video. Betul Oh, Alia. video. Dia ni aplikasi ni lebih kurang macam Filmora. Cikgu tak tahu kamu pernah menggunakan atau tidak, tetapi cikgu semasa belajar di USM dulu memang selalu menggunakanlah aplikasi Filmora tu untuk mengedit video. Jadi Saya Quick pernah ni guna cikgu. bagus Asfa. Kita akan lihatlah cara mengedit video. Okey? Okey. Okey cikgu. Di sini cikgu bagi satu petikan baharu. Cikgu nak semua pelajar, kamu semua baca dalam hati 1 minit, kemudian keluarkan langkah-langkah untuk mengedit video melalui aplikasi Quick. Boleh semua? Boleh. Cikgu. Bagus. Okey, 1 minit kamu bermula daripada sekarang. Kalau dah selesai boleh bagi tahu cikgu ya. Dah cikgu. Adila sudah. Yang lain? Farhani masih membaca ya. Lalu fokus. Bagus. Okey, siap. Ya. Alia okey? Dah cikgu. Okey. Asfa okey? Kita cikgu sikit lagi. Okey. Tak apa.
Siap cikgu? Okey, kiranya semua cikgu andaikan sudah membacalah petikan ini secara keseluruhannya, kemudian mengeluarkan langkah-langkah untuk menghasilkan video. Okey, cikgu akan panggillah nama seorang-seorang untuk memberikan langkah-langkah yang kamu semua telah jumpa dalam petikan ni. Okey, cikgu nak Asfa, bolehkah bagi 2 langkah pertama dekat cikgu? Boleh cikgu? Okey. Langkah yang pertama saya jumpa ialah untuk mula membuat video, tekan tanda tambah di kanan bawah skrin. Okey, betul. Langkah yang kedua, kemudian pilih foto dan video yang ingin anda gabungkan menjadi video. Betul tak cikgu? Okay. Betul, bagus. Kiranya kamu fahamlah dan apa yang diceritakan dalam petikan ni. Okey, untuk Faham, langkah cikgu. yang seterusnya. Bagus. Saya Okey, nak untuk sokong langkah cikgu. yang bersemangat Adila. Saya baru nak petik nama kamu tadi. Okey, teruskan. 2 langkah. Okey. Setelah selesai, pilih untuk menjadikan tajuk video anda di lajur. Contohnya tambah pengenalan tajuk. Okey. Lepas itu, keempat. quit. Lepas itu, quit akan memaparkan pratonton video. Okey, bagus ya Adila. Jawapan kamu tu, langkah yang kamu berikan itu betul. Seterusnya siapa nak baca pula? Alia, cikgu. Alia. Okey. Teruskan Alia. Okey, langkah kelima, kemudian pilih tema yang anda fikir betul dan sekarang adalah masa untuk mengedit video anda. Okey, betul. Langkah ke-6. Seterusnya, langkah ke-6, setelah itu tekan ikon berbentuk pensel untuk mengakses alat penyuntingan seperti pemotongan, pemisahan dan kelajuan video. Betul tak Okey, cikgu? Betul. Okey, yang terakhir. Farhani. Saya nak baca cikgu. Okey, saya baca. Seterusnya, pilih muzik latar yang ada dalam aplikasi Quid. Selain menambahkan muzik, anda juga dapat memasukkan teks, mengedit ukuran video dan menyesuaikan durasinya. Akhir sekali, apabila proses penyuntingan selesai, tekan ikon muat naik di kanan bawah skrin. Betul cikgu? Okey, betul. Bagus ya semua pelajar saya. Cikgu yakin kamu semua ni memang faham dah. Sudah faham cara untuk membuat ringkasan sebab sebelum ni cikgu-cikgu dah ceritakan cara untuk menghasilkan ringkasan dengan sebetulnya. Jadi cikgu nak berdasarkan langkah-langkah yang telah dinyatakan dari Asfa, Adila, Alia, Hanim, cikgu nak kamu gabungkan semua langkah-langkah tersebut, jadikan sebagai satu ringkasan yang lengkap beserta dengan penanda wacana, kemudian memuat naik apa yang kamu tulis itu di dalam grup WhatsApp kita, kumpulan WhatsApp kita. Ya, cikgu nampak Adila dah mengambil gambar ya, hasil kerja dia. Ya, cikgu. Saya pun. Okey. Hanim, kamu tolong hantar yang si Asfa punya ke? Ya, cikgu Aswa masalah talian internet. Okey. Tak apa. Sekejap ya cikgu. Yang penting Dah latihan hantar, ni cikgu. buat ya. Adila. Okey, Adila sudah hantar. Alia pun sudah hantar. Farhani ni dia hantar yang orang tetapi yang diri sendiri belum dihantar ya. Tak apa. Okey. Sekejap. Hanim sudah hantar, Adila sudah, Alia pun sudah. Okey, Hanim pun sudah. Jadi, cikgu nak pilih seorang lah untuk membacakan jawapan yang telah kamu semua buat kan. Seorang saja pelajar yang cikgu pilih iaitu Asfa. Bolehkah kamu bacakan jawapan yang kamu tulis? Boleh cikgu. Okey. Teruskan. Pertama sekali, untuk membuat video, tekan tanda tambah di kanan bawah skrin. Kemudian pilih foto dan video yang ingin anda gabungkan menjadi video. Setelah selesai, pilih untuk menjadi tajuk video anda di lajur tambah
pengenalan tajuk. Selepas Okey. itu, quiz akan memaparkan penonton video. Kemudian pilih tema yang anda fikirkan betul dan sekarang adalah masa untuk mengedit video anda. Ya. Setelah itu, tekan ikon berbentuk pensil untuk mengakses alat penyuntingan seperti pemotongan, pemisah dan kelajuan video. Seterusnya, pilih muzik latar aplikasi Quick. Selain menambah muzik, anda juga dapat memasukkan teks, mengedit ukuran video dan menyesuaikan durasinya. Akhir Okey. sekali, apabila proses penyuntingan selesai, tekan ikon muat naik di kanan bawah skrin. Selesai cikgu. Okey. Selepas cikgu dengar apa yang Aswa bacakan dan lihat apa yang Aswa tulis, cikgu yakin ya semua pelajar, kamu semua ni sudah faham cara untuk membuat ringkasan dengan betul, menggunakan penanda wacana yang tepat. Jadi teruskan usaha ini dalam peperiksaan yang akan datang. Sebelum kelas kita berakhir hari ini, ada satu aktiviti untuk kamu. Cuba kamu teka, kamu nak main apa hari ni dengan cikgu? Buat lilin. Ada. Lilin kita dah buat dah. Edit video ke cikgu? Edit video tak sempat ni, nak habis kelas dah ni. Quiz. Okey. Ya, betul. Kita akan buat satu kuis di mana cikgu akan melihat apa kamu faham atau tidak tentang tajuk yang kita belajar hari ni lah. Baiklah, kita tengok apa kuis-kuisnya. Dah bersedia ke semua nak tengok kuis cikgu? Dah Dah cikgu. cikgu. Dah cikgu. Okey. Kuis pengukuhan. Oh. Okey, baiklah. Di sini cikgu sediakan 4 kuis. Tahu tak ni permainan apa? Alamak. Roda impian. Pusing-pusing nama Okey. pula. Okey. Baiklah, sebelum kamu, cikgu panggil nama kamu secara rawak berdasarkan name picker ni. Jadi cikgu nak kamu bersedialah untuk menjawab kuis. Okey? Kita tengok ya. Untuk soalan yang pertama ya. Kita tengok siapa Nama saya yang salah, dapat cikgu. soalan yang pertama. Okey, mari kita lihat siapa yang dapat soalan yang pertama. Ya, Adi. Nama saya. Boleh tak Adila baca dulu apa soalan pertama tu nak? Apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan lilin? Minyak, benang sumbu, lepas tu pewarna dan bekas. Betul ke cikgu? Ya, betul. Setuju tak kawan-kawan yang lain dengan jawapan Nur Adila? Betul. Setuju. Betul. Mari kita lihat siapakah yang dapat soalan yang kedua. Ya, Nur Hidayah. Mana Nur Hidayah? Boleh tak angkat tangan? Tanya. Saya. Okey, baiklah. Kita lihat jawapan yang jawapan untuk soalan yang kedua. Boleh tak Nur Hidayah bacakan soalan yang kedua? Okey, boleh cikgu. Okey, soalannya berbunyi begini. Apakah 3 kepentingan menggunakan aplikasi Quick? Saya cuba ya cikgu, saya tak tahulah betul ke salah ke. Saya cuba ya. Tak apa, janji kamu mencuba. Okey, yang pertama, aplikasi Quick ni mempunyai pelbagai tema menarik seperti tema sedih, ceria, menggembirakan. Okey, kepentingan yang kedua ialah ia mudah untuk menyunting video lah. Dan yang ketiga, aplikasi Quick ni menyediakan muzik yang pelbagai. Betul tak cikgu agak-agak? Ya, betul. Betul tak rakan-rakan yang lain? Betul cikgu. Betul cikgu. Rakan-rakan yang lain setuju tak dengan jawapan Nur Setuju. Hidayah? Setuju. Ya, bagus ya. Beri Setuju, tepukan cikgu. kepada Nur Hidayah. Sebab dia boleh menjawab soalan yang susah ini. Okey, baiklah. Mari kita lihat siapa yang dapat soalan nombor 3. Siapa dia? Cuba munculkan diri. Ya cikgu. Boleh Alia bacakan soalan? Soalan ketiga.
Apakah penanda wacana yang boleh digunakan untuk permulaan perenggan? Okey. Pada permulaan, keduanya, seterusnya, selepas itu, selain itu, akhir sekali, ringkasnya. Betul tak cikgu? Ya betul. Oh. Okey Farhanim, boleh tak baca soalan? Boleh cikgu. Okey, apakah elemen untuk menghasilkan ayat yang gramatis? Saya rasa dalam menghasilkan ayat yang gramatis memerlukan subjek dan predikat. Subjek tu terdiri daripada kata nama, predikat boleh terdiri daripada kata kerja, kata sinama. Ya, betul. Jadi cikgu nak tanya pula untuk semua pelajar cikgu. Adakah ringkasan untuk menghasilkan ringkasan itu perlukan ayat yang gramatis? Perlu. Ya, perlu. Cikgu. Kamu telah belajar bagaimana untuk menghasilkan lilin kan? Untuk kamu belajar untuk mengeluarkan langkah-langkah penghasilan lilin dalam satu perenggan. Jadi kamu juga telah belajar bagaimana untuk menghasilkan satu ayat ringkasan menggunakan penanda wacana. Betul tak? Betul. Betul. Cikgu anggap dan cikgu berharap supaya kamu dapat memahami bagaimana untuk menggunakan penanda wacana yang betul. Yang betul untuk menghasilkan apa? Menghasilkan ayat yang gramatis. Okey, kamu juga telah didedahkan dengan teknologi semasa seperti Padlet. Kamu menggunakan atau kamu mengaplikasikan ayat-ayat yang kamu belajar, ayat ringkasan menggunakan aplikasi Padlet. Jadi baiklah, kita jumpa lagi kelas pada minggu hadapan dengan topik yang baru. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Sekian. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.